Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Azim bin Ahmad Zaidi dari kelas RAT 1103F. Tajuk pembentangan saya pada kali ini adalah ilmu saintifik dalam ibadah puasa. Pendahuluan. Pengertian berpuasa dari segi bahasa Arab disebut sebagai asyam atau asy'um yang membawa erti menahan diri dari sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus syiyamu, iaitu diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Manakala menurut syarak, puasa bermakna menahan diri daripada perkara-perkara yang tertentu oleh orang-orang yang tertentu pada waktu-waktu tertentu dengan beberapa syarat yang tertentu. Definisi. Maksud dari segi bahasa ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu. Manakala dari segi syarak pula ialah menahan diri pada waktu siang daripada melakukan perkara-perkara tertentu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa juga boleh difahami sebagai mencegah diri daripada memenuhi dan melayan tuntutan syahwat perut seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan pada waktu yang tertentu, iaitu dari fajar sehingga terbenamnya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakwan Ammar bin Aizan. Jadi pada bahagian ini, kita akan melihat latar belakang puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Terdapat beberapa jenis puasa yang mempunyai hukum tersendiri dan ketetapannya, seperti puasa wajib. Puasa wajib atau puasa fardu terdiri dari puasa fardu ain atau puasa wajib yang harus dilaksanakan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai puasa Ramadan. Sedangkan puasa wajib yang terdiri dalam suatu hal sebagai hak Allah Subhanahu Wa Taala atau disebut sebagai puasa kafarat. Selanjutnya, puasa wajib untuk memenuhi panggilan pribadi atas dirinya sendiri dan disebut sebagai puasa nazar. Seterusnya ialah puasa sunat atau puasa tatawu yang meliputi puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Isnin dan Khamis, puasa hari Arafah iaitu pada tanggal 9 Zulhijjah dan berkecuali kepada orang yang mengerjakan ibadah haji. Puasa hari Syura iaitu pada 10 Muharram, puasa bulan Syakban dan puasa tengah bulan iaitu pada tanggal 13, 14 dan 15 bulan Qamariah. Seterusnya, slide yang seterusnya ialah puasa makruh. Puasa makruh ialah puasa yang dilakukan terus-menerus sepanjang masa, kecuali pada bulan haram. Di samping itu, makruh puasa pada setiap hari Sabtu sahaja atau pada setiap hari Jumaat sahaja. Akhir sekali ialah puasa haram. Puasa haram iaitu haram berpuasa pada waktu-waktu tertentu, misalnya Hari Raya Aidilfitri pada 1 Syawal, Hari Raya Aidil Adha pada 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sekian itu saja untuk latar belakang puasa. Assalamualaikum. Seterusnya adalah elemen saintifik dalam ibadah puasa. Isi kandungan. Isi kandungan yang pertama ialah kelebihan berpuasa. Kelebihan berpuasa dari sudut perbuatan, puasa yang sangat tidak sihat akan membahayakan kesihatan kerana menahan lapar dan dahaga. Perkara ini adalah tidak benar sama sekali kerana manfaat puasa begitu banyak. Jika dilakukan dengan sihat, puasa dapat memberikan manfaat secara fizikal dan mental. Dengan berpuasa, kita akan mendapat pelbagai manfaat yang sangat baik untuk kehidupan kita. Dengan ini, kita akan dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan sejahtera. Manfaat yang pertama adalah kesihatan jantung. Secara fizikalnya, puasa dapat membantu menjaga kesihatan jantung. Sakit jantung merupakan salah satu penyakit yang boleh merenggut nyawa. Berpuasa dapat memberikan impak yang baik untuk kesihatan jantung. Beberapa penelitian dilakukan bahawa puasa di bulan Ramadan tidak mempengaruhi secara drastik metabolisme lemak, karbohidrat dan protein. Ketika berpuasa, tubuh badan melakukan peningkatan HDL ataupun High Density Lipoprotein yang merupakan kolesterol baik untuk meningkatkan kestabilan dan kemantapan di dalam sel-sel badan.
dan secara tidak langsung meredakan LDL, low density lipoprotein, yang merupakan kolesterol yang kurang baik yang dapat mendatangkan penyakit kerana LDL tidak dapat diserap di dalam darah manusia. Yang kedua ialah penurunan berat badan. Berpuasa dapat membantu individu yang mengalami masalah berat badan berlebihan ataupun obesiti untuk mengurangkan berat badan mereka dengan cara yang sihat dan murah. Bagi pesakit diabetes dan tekanan darah tinggi pula, ini dapat menurunkan paras tekanan darah serta kandungan gula mereka dengan lebih baik. Penurunan berat badan daripada amalan puasa Ramadan adalah berlainan dengan teknik crash diet atau cara diet untuk menurunkan berat badan yang lain. Contohnya seperti tidak makan nasi dengan hanya meminum air. Penurunan berat badan dengan berpuasa selalunya lebih stabil di mana pesakit tidak mengalami masalah dalam kenaikan berat badan secara mendadak sekiranya seseorang berhenti berpuasa. Okey, yang ketiga adalah mengurangkan risiko pesakit aterosklerosis. Aterosklerosis adalah pesakit salur darah tersumbat. Ini adalah sangat berbahaya. Penyakit ini selalunya terdapat pada mereka yang mempunyai masalah kencing manis. Penyakit ini telah menyebabkan arteri tersumbat dengan lemak berkembang di saluran darah lalu mengakibatkan salur darah tersumbat. Dan yang keempat adalah mendisiplinkan diri agar dapat berhenti merokok. Amalan berpuasa juga dapat melatih diri kita daripada pengambilan rokok di siang hari. Amalan ini dapat mengurangkan nikotin yang berbahaya di dalam setiap tubuh para perokok. Di waktu siang ditinggalkan kerana amalan berpuasa, manakala pada waktu malam, perokok meninggalkannya kerana takut dengan kemudaratan yang dibawa oleh rokok seperti sakit jantung, kanser paru-paru dan penyakit dengan permasalahan kesihatan. Okey, dan yang terakhir adalah ketenangan mental. Kajian dan saintifik menunjukkan manusia kebanyakannya akan lebih tenang jika hadirnya bulan puasa kerana minda mereka sedang berehat. Dikala berpuasa, manakala rohani mereka lebih tenang di akal melakukan amalan ibadah. Sekaligus dapat mengurangkan kes-kes jenayah yang berleluasa. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Dan hari ini saya akan membincangkan berkenaan dengan cadangan atau saranan dan kesimpulan berkenaan dengan elemen saintifik dalam ibadah puasa. Saya akan memulakan perbincangan saya dengan cadangan atau saranan dalam ibadah berpuasa. Antara cadangan untuk berpuasa ialah berpuasa ketika sedang menuntut ilmu atau belajar. Puasa bukan sahaja mampu menyihatkan tubuh badan, namun ianya juga mampu untuk melahirkan pelajaran yang cemerlang. Antara sebab untuk berpuasa ketika menuntut ilmu ialah perut yang kenyang akan menyebabkan kemalasan. Kebanyakan pelajar cenderung untuk mengambil makanan yang banyak pada waktu rehat ataupun waktu senggang. Ini akan menjadikan pelajar tersebut akan mudah menjadi letih dan mengantuk pada waktu belajar, tambah-tambah lagi pada waktu tengah hari ataupun petang. Puasa juga akan memberikan rangsangan kepada otot-otot dan akan membuatkan pelajar menjadi lebih bertenaga daripada mengambil makanan pada waktu rehat. Selain itu, puasa juga akan memberikan kita menjadi lebih fokus. Bagi mereka yang berpuasa, mereka akan lebih menjaga tingkah laku daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah, seperti melepak, menonton televisyen dan juga bermain permainan elektronik. Gangguan-gangguan seperti ini dapat dielakkan untuk menjadikan pelajar lebih fokus dengan melakukan aktiviti yang lebih berfaedah seperti mengulang kaji pelajaran dan juga melakukan kerja rumah.
Seterusnya, puasa juga akan melatih para pelajar untuk bangun lebih awal daripada biasa. Waktu belajar paling sesuai ialah pukul 4 hingga 6 pagi. Namun, kebanyakan pelajar hanya akan tidur pada waktu tersebut kerana mereka sering kali mengulang kaji pelajaran pada lewat malam. Apabila bangun, pelajar disarankan untuk solat tahajud dan juga menunaikan solat hajat, dan kemudiannya mula mengulang kaji pelajaran pada waktu tersebut kerana pada waktu tersebut kapasiti otak adalah pada tahap maksima. Bangun pada awal pagi juga membolehkan pelajar lebih fokus untuk belajar kerana suasananya yang tenang, udara yang segar dan sebagainya. Selain itu, umat Islam juga disarankan untuk menunaikan puasa sunat. Dengan menunaikan puasa sunat, umat Islam akan mendapat kelebihan yang sama seperti puasa wajib kerana segala syarat dan tata tertibnya adalah sama sahaja seperti puasa pada bulan Ramadan. Umat Islam juga dapat memperoleh bakalan pahala yang lebih kerana menunaikan ibadah yang sunat. Selain itu, umat Islam dapat memperoleh kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi setiap jenis puasa sunat. Sebagai contoh, puasa pada hari Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah haji dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Menurut hadis riwayat Muslim. Selain itu, puasa 6 pada bulan Syawal dapat memperoleh pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Menurut hadis riwayat Muslim. Seterusnya, puasa pada hari putih pada setiap bulan iaitu pada hari ke-13 hingga ke-15 pada mengikut bulan Islam, di mana pada ketika ini bulan akan mengambang penuh dan cahayanya akan menerangi alam pada waktu malam. Merupakan antara saranan Rasulullah SAW mengikut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, puasa pada setiap hari Isnin atau selain itu puasa pada setiap hari Isnin dan Khamis juga disarankan oleh Rasulullah SAW. Dan akhir sekali, puasa pada hari Ashura dan Tasu'a iaitu pada hari ke-10 bulan Muharram bagi hari Ashura dan hari ke-9 bulan Muharram bagi hari Tasu'a akan memperoleh pahala yang banyak kerana ianya juga merupakan saranan Rasulullah SAW ikut hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Seterusnya, ini adalah antara beberapa saranan yang boleh dilakukan bagi mereka yang berpuasa. Pertama sekali, sesiapa yang berpuasa hendaklah mengambil sahur sekurang-kurangnya dengan meminum air. Hal ini adalah untuk
membekalkan tenaga untuk mereka menjalani aktiviti harian, kerana sekiranya mereka tidak mengambil barang, sekiranya mereka tidak sekiranya mereka tidak mengambil sebarang makanan sebelum menjalankan ibadah berpuasa, mereka akan menjadi cepat letih dan kurang tenaga untuk melakukan aktiviti harian. Seterusnya menjadikan kerja mereka tidak produktif. Selain itu, umat Islam juga disarankan untuk segerakan berbuka setelah masuknya waktu solat maghrib. Selain daripada merupakan sunnah Rasulullah SAW, ianya juga untuk membekalkan tenaga bagi mereka yang berpuasa setelah seharian menahan lapar dan dahaga dan keletihan. Di samping itu, ianya merupakan sunnah untuk berbuka dengan makanan yang manis seperti kurma, tamar dan buah-buahan. Hal ini adalah untuk membuka selera bagi mereka yang tiada bagi mereka yang tidak berselera untuk menjamah makanan setelah seharian berpuasa, dan juga merupakan sumber tenaga yang ekspres kerana makanan-makanan tersebut mengandungi kandungan glukosa yang tinggi dalamnya. Dan seterusnya, umat Islam juga disarankan untuk makan dengan tertib supaya tidak mendatangkan sebarang kejutan kepada badan dengan menerima jumlah makanan yang banyak secara tiba-tiba. Dan akhir sekali, saya akan menutup pembentangan ini dengan menyatakan kesimpulan daripada untuk tajuk elemen saintifik dalam ibadah berpuasa. Kesimpulannya, puasa ialah amalan wajib yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, iaitu pada bulan Ramadan. Ibadah puasa, namun begitu, ibadah puasa bukan sahaja boleh dilakukan pada bulan Ramadan, namun turut boleh dilakukan pada hari-hari yang biasa, kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan. Fadilat serta khasiat berpuasa amatlah banyak jika dilakukan dengan betul. Berpuasa dapat memberikan manfaat bukan sahaja di dunia, malahan di akhirat juga, kerana berpuasa bukan sahaja hanya menahan lapar dan dahaga, namun juga menahan diri daripada melakukan sebarang tindakan yang mengikut hawa nafsu, seperti makan dan seperti mengumpat, melakukan perkara yang lara, dan juga merupakan dosa-dosa yang kecil dengan menuruti segala syarat dan rukunnya. Selain itu, ibadah berpuasa juga boleh membawa kesan positif dari hari ke hari kepada seseorang individu jika dilakukan selama 1 bulan. Kita dapat merasakan perbezaan setiap hari jika berpuasa dengan mengikut syarat-syaratnya dan mengambil makanan yang berpada-pada. Namun begitu, rakyat Malaysia selalu alpa dan leka tentang amalan berpuasa, malahan melakukan pembaziran yang berlimpah ruah pada bulan puasa berbanding dengan bulan-bulan yang lain, kerana mereka mengikut hawa nafsu ketika membeli makanan untuk jadikan juadah berbuka puasa. Justru kita perlulah berpada-pada ketika berbelanja agar tidak berlaku sebarang pembaziran.
Seterusnya, puasa juga akan membawa kepada ketakwaan dengan menunaikan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya dengan niat untuk mencari keredaannya. Puasa juga sebagai satu cara untuk menunjukkan kesyukuran kepada Allah atas segala nikmat kurnianya, iaitu dengan menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa yang merupakan antara cabaran yang besar bagi setiap manusia. Apabila seseorang itu meninggalkan perkara tersebut, puasa seketika seperti makan dan minum, dia akan menyedari bahawa nikmat tersebut adalah sangat besar bagi nikmat tersebut adalah sangat besar untuk diperolehi kerana seseorang itu akan menyedari betapa besarnya nikmat tersebut apabila kehilangannya. Sekian daripada saya.